Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah, hari yang penuh barakah. Dapat lagi sama-sama kita bertemu bersua muka di dalam siaran langsung Facebook Live ini. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya dan puan-puan dan para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, para hadirin dan hadirat, para penyumbang dan para yang dikasihi dan disayangi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baru-baru ni kita menceritakan tentang sifat yang ada pada diri kita, iaitu sifat yang tidak baik, iaitu sifat takabur. Hari ini kita nak menceritakan salah satu daripada sifat hati yang tidak baik, yang tidak molek ada pada diri kita. Apa dia? Sifat dengki. Sifat dengki, sebut saja sifat dengki. Kadang-kadang ada orang dengki, dia tak boleh tengok orang senang, dia tak boleh tengok orang susah. Dia nak susahkan lagi. Orang senang sikit, dia nak susah. Iaitu bercita-cita. Dia bercita-cita mahu supaya hilang nikmat daripada orang lain. Nampak orang tu susah, kita nak buat seolah-olah dia ni. Nampak orang tu senang, nak suruh hilang nikmat kesenangan, buat dia jadi susah. Kita sekat batuan, kita sekat macam-macam. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain. Tak boleh dengki setengah daripada kamu akan setengah yang lain. Dan jangan memutuskan silaturahim. Jangan kita putus silaturahim. Silaturahim ni kita eratkan hubungan, persaudaraan, ukhuwah. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang, tidak beriman yakni tidak sempurna iman seseorang selagi mana dia tidak mencintai saudaranya lebih daripada dia sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Macam mana dia cinta diri sendiri, dia nak jaga diri sendiri, dia kena cinta, sayang kepada saudaranya. Bukan deki, bukan marah, bukan benci. Ni ada setengah-setengah sahabat dia benci kita, dia marah kita. Sebab apa? Sebab perkara-perkara yang remeh-temeh. Sepatutnya kita bersatu atas dasar Islam, atas dasar ukhuwah. Cintakan, sayangkan saudara kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jangan membelangkangkan setengah kamu akan setengah yang lain pada ketika berjumpa. Jangan marah, memarahi sesama kamu. Jangan kamu marah. Ini hadis tadi Nabi sebut. Dah habis lagi. La ta'asadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan deki setengah kamu akan setengah yang lain. Dan jangan mutukan silaturahim. Dan jangan marah memarahi sesama kamu. Benci membenci. Jangan marah semarah, benci. Tak boleh. Jangan benci. Kita tak boleh benci sama benci. Kita benci antara satu sama lain. Kalau kita benci perkara yang dia buat tak elok, tak molek, baru tak apa. Kita benci kerana apa? Kerana kita sayang dia. Kerana kita cinta dia. Bukan benci saja-saja, tak. Kita benci dia kerana kita sayang dia. Kita benci sebab apa? Sebab dia minum arak. Kita sayang dia. Kalau dia tak minum arak, kita sayang dia. Tu dia. Kita benci sebab apa? Sebab dia melakukan dosa. Dia melakukan maksiat. Kita sayang. Kita sayang dia. Takut-takut kalau kita suka dia. Dia melakukan kemaksiatan. Menambah-nambah lagi dia buat kejahatan. Tapi kalaulah kita benci dia. Buat benda jahat. Seolah-olah dia anggap Allah. Kita benci dia, marah dia. Dia tinggal benda jahat. Maka tidak ada masalah. Kita marah dia sebab dia buat perkara yang tak baik. Buat perkara yang tak boleh. Supaya apa? Kita deki dengan dia buat jahat. Kita suruh dia buat baik. Tak ada masalah. Jangan kita deki dia buat jahat. Kita nak buat jahat kata. Tak boleh. Allahumma shalli Muhammad. Ada juga orang. Tak apa dia buat jahat. Dia jadi deki. Kita buat jahat tak boleh. Dia buat jahat tak apa. Tak boleh. Kita tak boleh deki tengok orang buat jahat. Sepatutnya kita kena deki diri kita. Sebab apa kita tak boleh jadi baik sebagaimana dia jadi baik. Deki untuk kebaikan tak apa. Tapi jangan deki buat kejahatan. Jangan. Untuk kebaikan. Bukan kita deki dia buat baik. Lepas tu kita bunuh dia. Tak ada orang buat baik. Jangan. Tu tak boleh. Kita kena ada sifat silaturahim. Jaga hubungan kita. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain. Ni kita baca kitab Jawi Lama. Jangan kita belakangkan setengah kamu akan setengah yang lain. Tak boleh kita belakang orang lain. Pada ketika berjumpa. Ada orang ni, dia belakang. Jumpa-jumpa pun macam duk buat duk layang. Tak ada ukhuwah. Tak ada silaturahim. Tak boleh. Kena ada ukhuwah silaturahim. Bahkan hendaklah kamu bersaudara wahai hamba-hamba Allah. Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kamu bersaudara. Kamu berkasih sayang. Kamu cinta mencintai. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana agama Allah Ta'ala. Bukan cinta atau kasih dengan dengan kekasih, tak. Cinta di sini adalah cinta sebagai saudara, ikhwan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cinta kerana Allah. Kita semua bersaudara. Bersaudara. Tak boleh kita benci, membenci, dengki, mendengki. Dan kita jangan ada sifat takabur yang kita sebut baru-baru ini. Lawan sifat takabur, apa dia? Iaitu tawaduk. Tawaduklah kita kena ambil. Lawan daripada sifat dengki, membenci adalah silaturahim. Sayang, mengasihani. Rahim, kasih, berkasih sayang. Cinta, mencintai di antara satu sama lain. Riwayat ini adalah hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul naru khataba." Hasad dengki
Dah, mari asap deki ni memakan kebajikan sebagaimana api memakan kebinasaan kayu api. Dengan sebab kita deki menyebabkan habis kebaikan kita, habis fadilat kita. Semayang macam mana sekalipun akan habis terhakis semayang kita. Kita puasa, habis puasa kita. Sebab apa? Sebab ada asap dengki. Dah, sebab ada sifat benci membenci, musuh memusuhi. Baik itu kita kena ada sifat kasih dan sayang, cinta mencintai. Oleh kerana itu kita kena mengambil iktibar. Ambillah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Daud. Baik itu kita minta dengan Allah, kita selamatkan jiwa kita, hati kita daripada dua sifat yang kita sebut semalam, iaitu sifat sombong, takabur. Dan yang kedua pada hari ini, kita buangkan sifat ini juga, iaitu sifat dengki, benci membenci, dengki berdengki. Jangan ada pada diri kita. Kita minta dengan Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat dengki, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat takabur, ya Allah, sifat sombong, ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah, di atas dunia ini, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, mencintai kita ketika mana kita berada di atas muka bumi. Selamatlah kami, ya Allah. Selamatlah kami, ya Allah, daripada sifat-sifat yang tercela ini. Kita minta dengan Allah, ya Allah, selamatlah kami, ya Allah, daripada sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga perkongsian pada pagi yang penuh barakah ini, hari yang penuh barakah ini, kita mendapat manfaat untuk diri saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang saya berada di tapak pembinaan, tempat yang akan didirikan masjid ataupun tempat dewan-dewan kuliah, tempat-tempat pengajian, dan di belakang saya adalah pondok warga emas, pondok orang tua. Pondok warga emas. Dan untuk penempatan pelajar masih lagi kurang, masih lagi tidak ada dana yang mencukupi untuk kita buat penempatan pelajar. Mungkin di belah sana, di hujung sana, di hutang sana lagi, itu adalah penempatan pelajar. Tetapi kita tidak akan buka rumah orang tua ataupun tempat pengajar pondok orang tua selagi mana tidak siap asrama untuk pelajar-pelajar kita. Kita akan siapkan segera untuk pelajar-pelajar kita, barulah kita akan masukkan warga emas. Mana-mana orang-orang yang tidak berkemampuan ataupun orang-orang yang sudah tua dah, nak belajar tak boleh. Dah masa muda-muda dah sempat nak belajar, waktu tua ni lah nak belajar. Tak apalah, biarlah. Dah nak belajar masa tua pun tak apa, tak ada masalah. Janji kita belajar, janji kita ambil, janji kita usaha. Dah kita buat dosa dulu, start lagu mana? Dosa kita yang kita buat, kita kena taubat, kita kena minta ampun. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, kita dengar Ustaz yang lain kata, kalaulah kita ni dah tak semayang, tak payah kita qada, janji kita taubat boleh dah. Mana tu agak-agak? Jawapannya mudah. Dah, sangat-sangat mudah. Sebab apa kita tak boleh bayar? Sebab kita tinggal semayang dengan sengaja. Wajib kita kena qada. Dah kita tua dah, qada setakat yang kita mampu. Selagi mana kita mempunyai akal, kita boleh berfikir lagi. Malaikat kita dah hilang luput dah. Luput apa dia? Luput syarat-syarat sebagai seorang yang boleh semayang. Atau ia murtad, tak sah semayang dia. Atau kadang kalau kita murtad, dosa besar lagi. Dah. Ataupun dia minum arak, mabuk. Kalau dia mabuk, tak boleh dia semayang. Dah. Ataupun hilang akal. Dah gila. Maksudnya gila. Kalau kita rasa kita gila, jangan qada. Gitu je. Dah. Tu dia. Kalau orang gila, tak wajib dia qada semayang dia. Dah, sebab dia gila. Tetapi dia ni sengaja
tinggal semayang. Seumpama kita bagi contoh lah. Contoh akal yang mudah. Boleh kita faham. Tak, betul kita bertaubat dah. Tak, tapi kita kena ganti balik apa yang kita buat dulu. Kita tinggal dulu. Lainlah kalau kita buat dulu dalam keadaan kita belum Islam. Tak, kita jahat. Itu lain. Tapi kalau kita tak Islam, cuma kita tak semayang, kita tak qada, maka kita akan dapat dosa kalau kita tak qada. Kita kena ganti semayang kita. Amalan kita. Contoh, kita buat main misal. Kita pergi ke pasar raya. Kita pergi pasar raya. Tiba-tiba kita terlanggar satu barang, kaca. Jatuh barang kaca tadi. Agak-agak dua kedai tu nak bagi free je kita, nak keluar gitu. Mesti kena bayar denda kan? Tak sengaja ke tak sengaja kena bayar denda. Tu tak sengaja, kalau kita pergi sengaja, kita katok sengaja di pasar raya. Lagi lah. Tak, begitu juga kita. Tak, kita sebelum ni kita tahu sembahyang tu wajib, kita sengaja tinggal. Maka apabila kita bertaubat nak kembali kepada Allah, tak dapat tidak, kita wajib kena qada. Bila masa nak qada? Bila kita ada masa dan keperluan untuk kita munajat kepada Allah. Dalam masa sama kita minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa yang kita buat dulu. Tu dia. Macam kita lah minta kurang. Dengan kita bayar. Bayar ansuran. Macam kita tak mampu nak bayar, kita salah buat jatuh. Tak mampu nak bayar. Hak tu salah. Salah buat jatuh, kena bayar. Hak ni sengaja buat jatuh. Tak. Kalau kita sengaja buat jatuh, lebih lagi. Ibarat contoh gitulah tadi. Tak, kita minta ansuran bayar. Bayar dengan token tadi. Begitu juga kita bayar dengan Allah. Dengan kita qada amalan kita, perbuatan kita yang kita lakukan. Sekadar itulah untuk perkongsian kita. Moga-moga mendapat manfaat. Baik, mana-mana yang ingin menyumbang untuk madrasah Darul Zahra ini, untuk makluman, bagi memulakan operasi mendirikan ataupun madrasah ini untuk dimulakan, mestilah memerlukan, masih lagi perlu menyiapkan 45% lagi prasana-prasana yang sangat penting, seperti dewan kuliah. Macam tempat saya duduk ni adalah tempat dewan kuliah. Sementara tu kita akan buka untuk surau sahaja. Dan kalau ada buku pelajar, kita akan suruh pelajar belajar di surau. Tetapi kita nak keselesaan. Untuk mereka belajar. Keselesaan ini sangat penting. Dan baru jadi semangat pelajar-pelajar nak belajar. Ni duduk surau. Dan duduk surau pula tu orang panggil tempat yang sempit dan sebagainya. Kita nak bagi keselesaan pelajar biar mereka mudah nak belajar. Dan nak jadi macam anak-anak kita juga. Takkan kita nak anak kita dalam keadaan kesal. Kita nak anak kita duduk dalam keadaan keselesaan. Justru saya ingin mengajak kepada semua pihak yang menonton, yang belum menonton lagi, yang akan menonton nanti. Saya mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama membantu saya. Membantu saya siapkan segera madrasah ini. Bantu saya siapkan madrasah ini. Dengan menginfak, dengan berwakaf, dengan memberi sumbangan. Saya doakan setiap sem saudara sumbangkan bagi melihat madrasah ini tertegak. Akan digantikan dengan yang lebih baik. Saya mohon pada Allah. Semoga setiap sem sumbangan infak tuan-puan akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik, dan kejayaan di dunia dan akhirat Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, insya-Allah. Semoga walaupun sumbangan kita dengan nilaian 3 sen batu bata, 1 biji dan 1 beg 18.5 dan 18 ringgit 50 sen, 1 beg seming. Walaupun dengan seming beg sekalipun,
tetapi dengan niat kita untuk menolong agama Allah, untuk membantu saya siapkan madrasah, untuk menegakkan atau membangunkan kalimat Allah di atas muka bumi, ataupun menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan lipat kali ganda. Inilah sahan kita. Inilah sahan kita. Sekalipun kita hanya membantu dengan nilai yang satu beg seming, dengan nilai yang satu bata, akan diganti oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat dengan kejayaan. Selagi mana tertegaknya dengan hasil duit kita, dengan hasil bata kita, dengan hasil seming kita, dengan hasil sumbangan ini, selagi itulah sumbangan akan mengalir pahala kepada anda. Lagi itulah mengalirnya pada anda pahala berpanjangan, berterusan pahala. Sebagaimana air yang terus mengalir kepada kita, begitu juga sumbangan anda akan mengalir terus kepada anda di dalam kubur walaupun anda telah meninggal dunia. Seperti mana Nabi SAW sebut, yang biasanya kita sebut sama-sama, idza matal insan in qata'an wa amalu illa min thalathah sadaqatun jariyah. Nabi sebut yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah yang berpanjangan. Kita infak di dunia, akhirat nanti kita akan mengambil. Ibarat kita menuai di dunia dan kita mengambil ataupun kita ambil hasil di akhirat kelak. Dan jangan lupa untuk sama-sama bantu saya siapkan madrasah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.